Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam yang memberi kita pelbagai nikmat dan rahmat, terutama sekali dalam iman dan Islam. Selawat serta salam ke atas junjungan besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa cahaya kebenaran dan mengajarkan kita akhlak mulia serta peranan kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Pada hari ini, saya Irfan Syahiran bin Jeffrey dari kelas Bahasa Melayu C PPI SNP dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala akan menyelami topik yang amat penting dan relevan bersama para hadirin, khususnya dalam konteks membina masyarakat madani yang menjunjung akhlak mulia dan mengamalkan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sebagai khalifah Allah di bumi ini. Masyarakat madani yang kita impikan adalah sebuah masyarakat yang bukan sahaja maju dari sudut fizikal dan teknologi, tetapi lebih penting ia adalah masyarakat yang maju dari segi spiritual, moral dan akhlak. Islam menekankan bahawa akhlak yang baik adalah asas keharmonian masyarakat. Sementara peranan manusia sebagai khalifah membawa tanggungjawab untuk menegakkan keadilan, kebenaran dan juga memimpin dunia dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk mencapai matlamat ini, kita perlu memahami konsep akhlak dan peranan khalifah dalam Islam secara mendalam. Konsep akhlak dalam Islam adalah satu konsep yang sangat luas dan mendalam. Ia bukan sahaja merangkumi semua perbuatan baik yang nampak pada zahirnya, tetapi meliputi keseluruhan peribadi seseorang, termasuk niat, sikap dan juga cara kita berinteraksi dengan orang lain. Akhlak merupakan cerminan iman seorang Islam. Akhlak yang baik menunjukkan keimanan yang kukuh, manakala akhlak yang buruk mencerminkan kelemahan iman. Allah Subhanahu wa taala memuji akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa innaka la'ala khulqin azim. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang sangat mulia. Surah Al-Qalam ayat 4. Menurut Imam Al-Qurtubi, ayat ini adalah pujian tertinggi daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah diiktiraf sebagai model akhlak yang paling sempurna, meliputi sifat-sifat sabar, jujur, amanah dan juga belas kasihan. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah cerminan sempurna ajaran Islam dan baginda menjadi teladan kepada seluruh umat manusia. Oleh itu, jika kita ingin membina akhlak yang mulia, kita harus menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh utama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menegaskan dalam sebuah hadis yang masyhur, "Innama bu'istu liutammima salihan al-akhlaq." Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin yang dihormati, menurut Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, hadis ini menjelaskan bahawa tujuan utama kerasulan Nabi Muhammad SAW adalah untuk kita memperbaiki dan menyempurnakan akhlak manusia. Dan sebelum kedatangan Islam, masyarakat jahiliah telah kehilangan nilai-nilai moral yang sebenar. Oleh itu, Rasulullah SAW diutuskan untuk mengajar dan menegakkan nilai-nilai akhlak mulia dalam kehidupan manusia. Hadirin yang dihormati, akhlak mulia atau sifat-sifat mahmudah seperti sabar, ikhlas, jujur, amanah merupakan inti kepada keimanan seseorang Muslim. Sifat-sifat ini menjadi tonggak kepada interaksi yang baik antara manusia serta dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat sabar, misalnya, sangat ditekankan oleh Allah dalam banyak ayat-ayat Al-Quran kerana sabar adalah kunci untuk menghadapi cabaran dan juga ujian dalam kehidupan ini. Sebaliknya, sifat mazmumah seperti hasad dengki, tamak, sombong dan malas adalah sifat-sifat yang ditegah oleh Islam. Sifat ini merosakkan hubungan kita sesama manusia, menimbulkan ketidakadilan dan juga mencemarkan hati seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Inna Allah la yuhibbu man kana mughtalan fakhura." Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Surah An-Nisa ayat 36. Hadirin yang dihormati,
Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahawa sifat sombong adalah suatu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana ia adalah manifestasi kesombongan terhadap ciptaannya. Sombongan menghalang seseorang daripada menerima nasihat dan bimbingan, menjauhkan dirinya daripada kebenaran dan menjerumuskan dirinya ke dalam dosa. Sifat ini juga menyebabkan manusia tidak mampu melihat kesalahan diri sendiri dan sentiasa mencari kelemahan orang lain. Hadirin yang saya hormati sekalian, dalam konteks kita pada hari ini, kita berhadapan dengan pelbagai isu keruntuhan akhlak yang semakin membimbangkan. Antaranya termasuklah rasuah, pergaulan bebas dan pelbagai lagi gejala sosial yang lain. Rasuah sebagai contoh adalah satu gejala yang merosakkan sistem keadilan dan integriti masyarakat. Apabila amanah dilanggar, seluruh sistem sosial dan ekonomi akan terjejas, menimbulkan ketidakadilan dan kezaliman. Hadirin sekalian, pergaulan bebas pula membuka pintu kepada pelbagai bentuk dosa seperti zina yang membawa kepada keutuhan institusi kekeluargaan. Gejala-gejala sosial ini adalah akibat daripada kehilangan nilai akhlak yang diajarkan oleh Islam dan ia merupakan cabaran besar yang kita hadapi dalam usaha membina masyarakat madani. Hadirin yang dihormati, pembinaan akhlak yang baik memerlukan usaha-usaha yang berterusan. Dan dalam Islam, terdapat beberapa langkah penting yang boleh kita diambil kira untuk memperbaiki akhlak kita. Yang pertama ialah mujahadah nafs, iaitu melawan hawa nafsu. Hawa nafsu adalah musuh utama dalam pembentukan akhlak yang baik. Dan kita perlu sentiasa berusaha melawan dorongan nafsu yang membawa kepada sifat mazmumah. Hadirin sekalian, yang kedua, kita perlu meninggalkan perkara yang haram. Perkara yang haram bukan sahaja merosakkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi ia juga mempengaruhi akhlak kita. Apabila kita terbiasa melakukan perkara yang haram, hati kita akan menjadi keras dan sukar untuk menerima kebenaran. Hadirin yang dihormati sekalian, seterusnya kita akan berganjak kepada peranan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Hadirin yang dihormati, selain daripada membina akhlak yang baik, setiap Muslim juga diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai khalifah di muka bumi ini. Sebagai khalifah, manusia diberikan tanggungjawab yang sangat besar untuk menjaga dan juga memelihara dunia ini dengan penuh keadilan dan kebijaksanaan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seseorang khalifah di muka bumi ini. Suratul Al-Baqarah ayat 30. Hadirin sekalian, tafsir Al-Qurtubi menyatakan bahawa ayat ini menjelaskan tujuan penciptaan manusia sebagai wakil Allah di muka bumi ini. Sebagai khalifah, manusia bukan sahaja bertanggungjawab ke atas dirinya sendiri, tetapi juga terhadap alam sekitar, sesama manusia dan juga semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Tugas utama khalifah adalah untuk memastikan kesejahteraan dan keharmonian di dunia ini sesuai dengan hukum-hukum Allah. Hadirin sekalian, sebagai khalifah, kita diberi beberapa tanggungjawab utama. Pertama, kita adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tugas kita adalah untuk beribadah kepadanya dan taat kepada segala perintahnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Surah Az-Zariyat ayat 56. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat ini menjelaskan bahawa tujuan utama penciptaan manusia dan juga jin adalah untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagai khalifah di muka bumi ini, tugas kita bukan sahaja sekadar memimpin atau menjaga bumi ini, tetapi juga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap tindakan kita. Dan oleh itu, apa sahaja tanggungjawab yang kita ada di dunia ini, termasuk dalam pekerjaan, hubungan sosial dan menjaga alam sekitar, semuanya harus dilakukan dalam rangka ibadah kepada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala pernah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. كنتم غير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Sadaqallahul Azim. Maksudnya, kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia menyuruh kepada yang makruf dan mencegah daripada yang mungkar serta beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
surah Al-Imran ayat 110. Umat Islam diangkat sebagai umat yang terbaik kerana mereka bertanggungjawab untuk menyeru manusia kepada kebaikan dan juga mencegah kepada kemungkaran. Tanggungjawab ini tidak hanya terletak kepada ulama atau pemimpin, tetapi juga kepada setiap individu Muslim. Hadirin sekalian, sebagai kesimpulan kepada syarahan ini, pembinaan masyarakat madani yang menjunjung akhlak mulia dan mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW adalah satu usaha yang memerlukan komitmen dari setiap daripada kita. Masyarakat yang berakhlak mulia akan melahirkan individu-individu yang jujur, amanah, sabar dan juga adil. Hadirin sekalian, akhlak yang baik bukan sahaja mencerminkan keimanan seseorang, tetapi juga merupakan syarat untuk keharmonian dan kestabilan masyarakat. Sebagai khalifah Allah di muka bumi ini, kita dituntut untuk berperanan secara aktif dalam menegakkan keadilan, menjaga alam sekitar dan juga menyebarkan kebaikan. Dan tanggungjawab inilah adalah amanah yang sangat besar dan kita akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti tentang bagaimana kita melaksanakan tugas kita sebagai khalifah di muka bumi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kekuatan dan hidayah untuk melaksanakan tanggungjawab ini dengan baik mungkin. Dengan itu berakhirlah syarahan saya pada kali ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.